Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha sitru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin wa hurratin waira wajhin wa kaffaini bima la yasifu launan in qadara alaihi. Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin fa waqtu zuhrin min zawalin ila masiri zilli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa'i fa asrin ila ghurubin fa maghribin ila maghibi syafaqin فعشاء إلى فجر صادق فصبح إلى طلوع شمس. InsyaAllah kita nak sambung setelah kita selesaikan bab najis. Yang terdekat mengenai beberapa najis yang dimaaf. Wasalisuha, kata dia yang salisuha salis syuruti solat. Yang ketiga daripada syarat solat. Syarat mayalzamu min wujudihi adamul hukmi wala yalzamu min adamihi adamil hukmi. Mayalzamu min wujudihi ma yalzamu min adamihi adamul hukmi wala yalzamu min wujudihi wujudul hukmi walaysa juz'an minhu. Saya sebut banyak kali dah tu. Itu syarat. Jadi seterusnya untuk solat adalah sitru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin. Antara syarat solat mestilah tutup oleh orang lelaki, idhafah ada fa'il, wa amatin, dan menutup oleh perempuan yang hamba. Tutup maf'ulun bih dia ma baina surratin wa rukbatin, barang yang antara surah pusat, rukbah lutut. Antara pusat dan lutut tutup. Aurat siapa untuk solat ni? Lelaki dan hamba. Hamba perempuan. Hamba perempuan ni maksudnya hamba yang mesti diperolehi melalui proses peperangan antara orang Islam dengan kafir. Orang kafir, perempuan di kalangan orang kafir yang ditawan dalam peperangan, yang jadi harta ghanimah. Yang itulah yang boleh jadi hamba orang Islam untuk boleh dijual beli, dipakai mengikut kaedah-kaedah fiqah macam mana kita belajar akan datang insya-Allah. Kalau dia Islam kena semayang di bawah jagaan kita, dia pula masuk Islam, kita Islamkan dia kena semayang. Nisbah dia untuk solat, dia tutup baina surah wa rukbah, pusat lutut saja. Kita orang lelaki untuk solat pusat lutut saja. Dan tutup pun dia kata ma baina surratin wa rukbah, antara pusat lutut. Antara pusat lutut, kalau asal bahasa Arab ni, bila ma baina surrah wa rukbah, pusat dan lutut, muka aurat. Tapi nak semayang mesti kena tutup pusat dan lutut. Pasal la yatimul wajibu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
perkara yang tak sempurna oleh benda wajib melainkan dengan dia, maka dia jadi wajib juga. Asalnya nak tutup antara pusat dan lutut, tapi mana boleh tutup antara pusat dan lutut, melainkan kena tutuplah pusat dan lutut, baru boleh menutup pusat dan lutut. Faham? Faham maksudnya tu? Macam tak faham ni. Kita basuh tangan sampai ke siku, mana boleh sampai air ke siku, melainkan mestilah kena lajak sikit daripada siku. Itulah kan. Basuh muka, muka ni sepadan dia tepi telinga, bawah, rahang bawah ni dagu, sebab tumbuh rambut pada Ghalib macam mana kita belajar bab wuduk. Mana boleh betul-betul basuh underline ke on the line betul-betul sepadan, melainkan kena lajak pada sepadan. Boleh? Faham? Jadi dalam bab masalah aurat, asal nak faham ma baina surrah wa rukbah, mana boleh tutup antara pusat dan lutut, melainkan kena tutup pusat dan lutut sekali lah. Siap. Jadi ini aurat apa? Aurat solat. Untuk solat sah, itu je. Dan tutup aurat ni dia mestilah tutup daripada arah pandangan atas dan arah pandangan keliling. Tak wajib tutup arah pandangan bawah. Wajib tutup arah pandangan atas, arah pandangan keliling. Tak wajib tutup arah pandangan bawah untuk solat. Lepas kalau orang solat, kita duduk bawah, dia 2 lapis, lantai cermin. Kita nampak aurat dia, tapi kita nampak dia, nisbah kita duduk bawah dia. Nisbah dia kalau dia pakai, nisbah pandangan atas, tak boleh ada yang nampak antara pusat lutut, dan nisbah pandangan keliling tak nampak pusat lutut, tak membatalkan solat dia. Tapi berdosa dia pasal ada orang nampak aurat dia, dan dia tak tutupkan aurat dia daripada dilihat oleh orang daripada arah pandangan bawah. Pasal aurat wajib tutup. Nisbah dengan manusia dia wajib tutup, tak kira lah pandangan atas, bawah, kiri, kanan, atau atas ke bawah ke keliling ke, wajib tutup aurat. Tapi untuk solat cukup, untuk sah solat hanya tutup pandangan atas dan keliling, tidak daripada pandangan bawah. Faham? Ngaji tak faham kena tanya yang buat bodoh keli tu kan. Asal nak sebut ialah ma baina surah wa rukbah. Jadi di atas kata wajib tutup atas pandangan atas dan bawah. Kalau pandangan atas, jadi antara pusat lutut tu memang kena tutup lah. Jadi kalau kita pakai kain badan kurus pula, orang kurus ni selalunya dia melengkung ikut tulang ni. Orang gemuk, tulang kadang tak nampak. Jadi kalau dia pakai kain digulung, memang gulung tu tak akan menampakkan daripada pandangan atas ke bahagian bawah. Boleh faham? Sama ada depan, kiri, kanan, belakang. Tapi kalau orang kurus pakai kain, dia ikat kain, apa masalah? Kat belakang. Kenapa? Tulang belakang itu nanti akan ada lekuk. Jadi bila dia pakai kain, hanya pakai kain gulung, belah depan tak belah perut, dia akan rapat ke kulit. Masalah apa? Kat tulang belakang, kat punggung tu, dia ada lekuk tu. Bila ada lekuk tu, ni lekuk. Lepas tu, buah kain. Kalau dia tak angkat tinggi, apa akan jadi? Bila dia berdiri, kalau dia tak pakai baju, ni cerita tak pakai baju lah ni, apa akan jadi?
nampak lurah, bahasa kasar nang lurah jubok. Tu nang. Nampak lurah jubok daripada pandangan atas, batal solat. Satu, nak kena tutup memang baina surah wa rukbah. Ini sekurang-kurang tutuplah untuk bagi sah solat. Ataupun contoh, nampak daripada pandangan atas macam mana? Orang pakai kain, tapi gulung kain bawah pusat. Lepas tu pakai baju. Pakai baju, butang tak boboh. Ni butang ni tak boboh. Bila dia berdiri tak apa lah. Tapi bila dia rokok, apa jadi? Bila dia rokok, baju ni dia akan turun bawah kan. Jadi yang ni macam mana? Terbuka. Jadi bila dia rokok tu, itibar pandangan atas dia, kalau ada orang jenguk tengok ikut baju dia yang bila dia rokok tu terturun ke bawah tu, boleh nampak pusat. Pasal apa nampak pusat? Pasal gulung kain pun duduk di bawah pusat. Saya bagi contoh gitu kan. Walaupun pakai baju tak sah solat. Pasal apa? Pasal istilahnya masih boleh nampak aurat. Cuma bila masa berdiri tak jadi batal lagi lah. Tapi bila dia rokok batal, pasal istilahnya menampakkan aurat pada arah pandangan atas ketika dia rokok. Boleh faham apa saya cerita? Satu, semayang, sebelum semayang biasakan pakai pakaian, baik lelaki perempuan lah, ajar pakai gulung kain seluar atas pajarlah, atas pada pusat. Ni mandi pakai kain basah, tapi kain bawah pusat. Tuala pakai bawah pusat. Pakai seluar pendek, seluar panjang, baju tak pakai tapi nampak pusat. Kan bodoh tu. Bodoh tu nampak aurat satu. Ni saya cerita aurat penyambil asal buat solat. Kalau solat sembahyang macam tu tak sah lah bro. Pasal keruh lah kan. Nak marah tu bunyi bro. Tak sah lah kalau semayang macam tu. Jadi janganlah ajar pakai pakaian duduk gulung kain bawah pusat. Gulung kain atas pusat lah. Ajar tutup aurat. Jadi kalau tak pakai baju pun tak ada masalah. Nisbah untuk solat untuk solat. Tapi hamba biasa ke solat tak pakai baju? Tapi kalau tak pakai baju sah ke solat? Dengan syarat tadi lah. Jangan ada aurat yang boleh dilihat daripada arah pandangan atas dan keliling. Tapi kalau boleh dilihat daripada arah pandangan bawah, nisbah solat tak batal. Nisbah boleh, aurat boleh dilihat daripada arah pandangan bawah. Contoh, misal orang pakai kain badan besar, duduk bawah kipas pula tu, tak pakai seluar panjang di dalam kan, pakai kain, dia berdiri atau hal, dia rokok, bila dia sujud betul besar tu kan, bila dia sujud kan kaki melipat gitu. Kalau kita duduk belakang dia boleh nampak dia punya pelipat betih dengan nak sambung ke peha tu, nampak lutut, bahkan tak kena gaya nampak peha sekali kan. Soal tu pandangan bawah ke pandangan tepi? Itu mesti faham dulu. Pasal yang kena tutup daripada arah pandangan atas dan pandangan keliling, pandangan tepi. Pandangan keliling, pandangan tepi, kiri kanan depan belakang, sopa nah. Soal masa dia sujud tu, kita nampak tu pangkal peha dia. Saya contoh orang gemuk, orang kurus sekali pun kalau nampak satu hal tak nampak tu, saya nak tanya yang tu pandangan bawah ke pandangan tepi? Pandangan bawah. Macam mana nak kenal bawah ke tepi? Iktibar dia berdiri, bukan iktibar dia sujud. Boleh? Faham? Misal pandangan bawah macam mana? Orang masuk hospital, tak masuk hospital pun dia sakit, kaki tak boleh bengkok. Jadi nak sembahyang macam mana? Kaki dia kena angkat
gantung. Dia pakai kain melekat, ikat elok pinggang. Tapi bila kaki sebelah angkat, macam mana? Kalau orang datang daripada arah kaki dia, boleh faham tak kenapa saya buat macam tu? Soal, dia nampak tu pandangan bawah ke pandangan tepi? Kenapa bawah pula? Kan tepi nampak. Tepi bawah bukan iktibar orang memandang, tapi tepi bawah iktibar orang yang pakai kain tu. Yang tu bawah dia, tapi dia duduk posisi baring macam tu. Orang orang datang daripada arah tepi nampaklah, tapi yang tu hukum bawah dia. Boleh faham? Yang ni belajar ilmu intibari ni lah antara istilah intibari. Intibari. Tentu kalau orang sembahyang, saya kata tingkat atas tadi, tu yang tu memang kita faham bawah lah kan. Jadi bawah intibar orang berdiri tu. Yang tu intibar dia berdiri kalau dia baring, ataupun katalah dia sembahyang dekat angkasa, dia naik kapal spaceship dekat stesen apa tu yang tak ada graviti tu, tak tahu nama. Dia sembahyang ni, Allahu Akbar, kaki duduk macam tu. Pakai kain melekat, nampak batal tak? Ni kaki ni nampak batal. Kenapa tak batal? Pandangan bawah. Dan ni bab solat. Tapi dalam bab aurat wajib tutup daripada mana-mana pandangan. Satu bab solat, walaupun nisbah solat sah, tapi ada orang boleh nampak masa semayang, nampak pangkal peha, nampak lutut, berdosa. Orang semayang tu, tengah semayang buat dosa. Satu, tambah duk pondok lah, kita diajar supaya bercermat. Apa dia? Belajarlah pakai seluar panjang di dalam. Biasa apa? Mengajar supaya bukan saja aurat ni tutup dalam masalah solat, tapi ditutup juga aurat nisbah pandangan mata, nisbah dengan pandangan manusia kan, walaupun daripada arah bawah. Ajar macam tu, ajar macam tu. Tu bab aurat yang wajib tutup. Tapi rasanya tak ada lagi orang sembahyang tak pakai baju. Saya tak tahu lah kalau ada kan. Kalau ada pun, saya sebut tadi, kalau contoh orang kurus, kalau saya tengok zaman saya kecil-kecil tu, tengok pak-pak menakan belah arwah ayah saya, dia sembahyang kalau tak pakai baju. Ada ke orang sembahyang tak pakai baju? Ada, pernah tengok pun. Sembahyang kat rumah lah, tak ada lagi masjid tak pakai baju, lagi orang kata orang gila pula. Apa saya nak sebut ni? Dia sembahyang tu, cuma pelik tengok dia sembahyang, dia pakai berkemban macam mana orang perempuan. Orang perempuan pakai berkemban, tahu kemban? Apa? Tahu? Apa berkemban? Pakai itu ikat tutup sampai atas, tutup tag. Tutup tag. Dia sembahyang baju tak pakai. Saya pelik lah dulu. Tak apa, tak tanya. Memang tak tanya pun. Baju tak pakai. Tapi dia tak ikatkan melekat di pinggang. Badan kurus. Bila saya mengaji ni pun saya tahu, padahal dulu pak menakan sembahyang berkemban. Sembahyang berkemban. Lutut memang tak nampak. Pasal bila naik atas, lutut memang tak nampak lagi. Try yang abang ikatkan melekat. Pakai berkemban gitu. Soal, kenapa dia pakai berkemban? Supaya jangan aurat dia boleh dilihat daripada pandangan atas waktu dia berdiri tu, pasal kat pinggang tu dia ada lekuk. Bila pakai berkemban ni, jangan kita punya belakang dekat belikat ni, jarang ada, mana susah nak cari orang belikat yang macam ni. Ada, saya bagi RM10. Nanti buka tunjuk kat belakang. Siapa belikat yang macam ni. Tapi kalau nak pergi kat hotel Bengali tu, dekat pinggang tu, biasa macam ni. Orang gemuk pun macam tu. Cuma bila di daging banyak, dia cover sikit lah kan. Tak nampak. Jadi dia pakai macam tu pasal apa? Supaya jangan kelihatan aurat, yang tiba pandangan atas.
Satu dia semayang diikat korban. Orang sekarang, Allah, pelik tengok semayang. Pakai t-shirt, pakai seluar. Seluar pula tu tali pinggang bawah pusat. Lepas tu semayang sekerat je, baju sekerat, sekonten. Memanglah antara pusat lutut, masa dia berdiri tak ada masalah. Kadang masalah rokok masalah. Apa dia? Kan bila dia rokok, baju seteng. Kalau awal-awal berdiri dah nampak perut, tu memang baju bangang. Apa ni? Baju bangang. Saja bubuh ayat-ayat itu, bagi sedap sikit tengok. Baju bangang. Ni baju sekerat aja, pendek lah maksudnya, t-shirt. Bila dia rokok, baju ni akan tertarik sana. Lepas tu punggung ni bila tarik, tu. Yang ni jadi baju kan. Baju tertarik sana, seluar akan tarik ni, kadang ni tutup lagi lah. Dia masalah lagi besar masa bila? Dia turun sujud. Amin Allah liman hamidah, sujud. Kenapa? Baju tu dah lah turun, tertarun ke bawah. Lepas tu seluar tertarik sini. Lepas tu nampak lurah jubah. Lurah nak pergi kat roti menggali tu, parit tu. Parit roti menggali tu. Roti menggali faham? Roti menggali 2 util tu. Parit tu nampak. Mau je kalau bawa pasir, tabur pasir mereka. Lain kali hampa spare pergi mana tengok ada orang semayang tu. Kadang-kadang seluar tarik bawah, sependa dia tutup. Jadi masalah tani lah orang tak berhati. Kadang orang muda-muda ni nak semayang, bagus dah. Tapi dia tak faham syarat. Syarat tutup tu dia tak faham. Dan tu kami di pondok dia ajar macam mana? Baju dah panggil baju pagoda, baju hak tu, lepas tu seluar, lepas tu kain, lepas tu baju Melayu, jubah. Pakai sama macam tu. Tu rida tu satu hair lah. Dia ajar pakai macam tu. Sedap masa mengaji. Okey. Dah pakai pun baju ada butang janganlah bagi kelebek itu. Kalau saya mengajar pakai macam ni okey tak? Saya mengajar ni. Okey tak? Apa? Wajah hebat takwa kita pada Allah Taala. Allah. Baju buah hutang. Leceh. Nampak pun sakit mata kan. Buah hutang dia tak bubuh. Betul? Itu buah hutang Tuhan lah. Itu cerita hutang. Ni cerita aurat. Atas, keliling, bawah. Kaedah ni kalau kita belajar faham, dia terbalik dalam masalah pakai khuf. Khuf tahu apa? Bahasa Jawi ni dia panggil kasut moza. Dia kasut buat pada kulit, lembut, boleh ikut pergerakan kaki, dia fleksibel dan dia buat daripada bahan tak kalis air. Air tak tembus melalui dia, melainkan pada lubang-lubang jahit. Orang kalau pakai kasut khuf tu untuk boleh nanti wuduk, tak payah buka dan basuh kaki, boleh hanya memadai sapu di atas khuf tersebut. Syarat dia khuf ni mesti menutup bahagian bawah dan keliling, tak wajib tutup bahagian atas. Nanti terbalik. Faham? Malah pakai kasut mestilah tutup bawah dan tutup keliling. Mana ada tutup atas? Tak syarat mesti kasut tu dia ada getah grip betis, jangan bagi menampakkan kaki untuk boleh supaya istilahnya kaki tu tutup sampai atas buku lali. Yang untuk wuduk tak perlu buka, hanya melalui sapu di atas khuf tersebut. Khuf tak nak dengar? Siapa tak nak dengar khuf? Angkat-angkat. Tapi faham. Bawah ini dah dengar khuf. Tapi faham saja saya cakap apa? Faham? Pernah belajar ke ada wuduk yang tak payah basuh kaki tapi sapu atas kasut je? Jumpa kot depan, saya tak perasan dalam matan ada pun tidak. Tak ada, nanti ingatkan saya. Nak cerita khuf tu lah. Tiba menutup tu dia terbalik dalam bab aurat dari sudut atas bawah. Kalau bab aurat semayang dia wajib tutup iktibar pandangan keliling dan atas. Tapi khuf dia kena tutup iktibar pandangan bawah dan keliling, tidak pada pandangan atas.
Jadi maksudnya kalau kita punya kaki saiz 9 pakai khuf saiz 13. Contohlah, longgar gila punya. Jadi kat bawah memang tak ada tembus apa, keliling pun tak ada, tapi tengok ke atas boleh nampak tumit, boleh nampak buku lali, boleh nampak, tak ada masalah. Untuk kasut tu sah dipakai untuk nanti masa wuduk, tak perlu buka untuk basuh kaki, bahkan memandai sapu di atas khuf saja. Bab-bab tak biasa dengar memang kena perhati tau. Jangan buat bodoh steam tu. Tak faham tanya. Saya nak sebut tu beza antara tutup aurat dengan tutup aurat solat. Saya cerita ni tutup aurat kena sama, tutup aurat solat. Berbanding dengan khuf tu, pakai khuf. Dan kita bicara ni apa? Tutup syarat untuk sah tutup aurat solat. Tutup aurat solat dengan tutup aurat di hadapan orang yang bukan mahram adalah berbeza. Tutup aurat solat yang ni je. Satu, saya mula-mula belajar dan dengar kitab-kitab fiqh sebut tutup aurat bagi orang lelaki dan hamba perempuan antara pusat dan lutut aja. Mula-mula dengar macam gelak sikit. Tak mana yang gelak? Saya buat muka nak gelak sikit ni. Kenapa? Yang mana yang gelak? Tutup aurat bagi orang hamba perempuan. Tutup apa? Antara pusat dan lutut aja. Jadi apa faham? Tek dia tak tutup. Hamba. Untuk apa? Solat. Untuk solat kat dia sah dah itu. Tapi janganlah kalau di sebelah ada orang tak boleh pandang dia, yang tu bukan Islam mahram dia ataupun bukan sayyid dia, bukan tuan dia, macam mana? Kena tutup aurat. Yang ni kita aurat solat. Dan aurat solat dengan aurat di luar solat lain. Selalunya orang mengaji sekerat tiang, dia akan faham aurat solat itulah aurat di luar solat. Itu masalah dia. Itu yang ramai orang lelaki dia faham apa? Pakai seluar. Seluar pun atas pada pusat, bagus tuan tu. Lepas tu, baju tak pakai, naik motor keliling kampung. Motor pakai kain pelekat. Kadang-kadang tak pakai seluar, pakai kain pelekat. Baju antara pakai kain pelekat antara pusat lutut, baju tak pakai, naik motor keliling kampung bawa anak. Mana tu? Bawa anak keliling kampung. Baju tak pakai. Dia kata, tutup aurat ni, tengok ni pusat duduk dalam ni kain pelekat ni, tutup aurat ni. Tutup aurat solat, bak solat tak apalah weh. Ni mu orang perempuan tu tengok. Orang jantan tengok, makcik tengok, anak dara tengok. Istilahnya bukan mahram ada tengok dia. Yang ni pun lelaki, ada orang perempuan nak tengok dia. Baju tak pakai. Boleh. Asal kaedah dia, orang lelaki dengan tiba orang perempuan, dia wajib tutup aurat seluruh badan. Kalau ada orang perempuan pandang dia, tambah macam saya ni, kalau ikut handsome sikit, tambah pakai spek yang macam ni kan. Kalau saya perasan ada orang perempuan duk perhati saya, wajib saya wajib. Kalau ada orang perempuan yang duk perhati saya, melainkan dalam bab nak kahwin. Saya minang dia, pergi rumah dia, dia tu tak usah tengok abang ni ke mana. Macam mana? Pergi rumah, itu dia tengok saya, tengok atas bawah. Tengok pula terbeliak macam ni, pakai spek tak pasal tak. Tak wajib tutup. Tak wajib tutup. Pasal dia nak perhati suami dia ke mana. Macam mana kita dah belajar bab masalah orang lelaki, nak tengok nak kahwin, pergi rumah, tanya bapak dia ke dengan mak ke, siapa-siapa saudara mara ke, gentleman pergi seorang-seorang je, jumpa pak mentua,
saya nak kahwin dengan anak pakcik, boleh saya nak tengok anak pakcik? Selalu tengok bungkus kita nak tengok betul yang nak kahwin macam ni betul. Kalau saya tengok berkenan jadi boleh tengok. Tapi tengok apa? Tengok muka Tengok muka, tengok tangan. Jadi muka selalu dah tutup. Jadi boleh buka. Boleh buka. Nak sebut tentang aurat tu lah. Pasal rata-rata duk tengok orang lelaki kita memang faham aurat ni tutup antara pusat dan lutut walaupun di hadapan wanita. Tapi pergi pejabat elok pula pakai baju. Eloknya tak usah pakai baju Orang lelaki ni semua standardize dia. Pergi sekolah pakaian yang wajib apa? Antara pusat dan lutut. Baju pun tak pakai. Tapi pakai baju tak? Siapa pergi sekolah tak pakai baju? Saya bagi RM10 kan? Duk pakai baju. Nak masak pakai baju je. Takkan sembahyang tak pakai baju. Apa itu? Pusat lutut ni. Yang ni untuk syarat sah solat. Boleh? Takkan satu kampung orang tak pakai baju, naik motor, jangan buat pasal. Boleh? Tambah pula pakai sependa orang tu. Boleh? Gila apa? Sependa pula ketul nampak gitu kan. Stokor gitu. Tak tebas muka pelik kau dia orang. Kau makan babi banyak kot. Orang makan babi ni perangai dia perangai babi tu. Babi ni perangai binatang yang kalau ikut dalam banyak binatang yang perangai tak ada cemburu dan keras hati, babi. Satu orang makan babi ni perangai babi tu saya duk sebut tu. Perangai udur-udur tu makan babi banyak tu. Saya selalu sebut itu. Pasal apa? Pasal kita punya diri dan perangai ni antaranya yang mempengaruhi kita makanan kita. Makan benda baik jadi baik, makan benda tak elok jadi tak elok. Tapi kalau makan babi, perangai babi tu dapat. Saya ngaji Tuan Guru Haji Ghazali dulu, dia sebut dalam tafsir ulama-ulama kita yang sebut kata dia pasal orang yang tak ada sifat malu, orang yang keras hati ni antara dia pasal apa? Pasal banyak makan babi. Satu orang putih pakai sepeda tambahlah ni, alah dia orang ni kalau tepi pantai tu telanjang bogeh, tak pakai pakaian apa duk landing itu relax dia orang memang ada tempatnya tu. Jangan kata pergi Amerika, Los Angeles apa tu, contoh lah apa dia, jangan kata tepi pantai, pergi pekan pun, pergi taman tu ada yang jogging tak pakai baju, relax. Tak pakai baju, tak pakai seluar, sependa tak pakai lagi itu ya Allah selamba Jangan kata saya kata Amerika, Mesir pun ada tempatnya tu, Mesir. Tak jadi tanya budak-budak yang pergi Mesir, tanya dia ada satu tempat. Budak Mesir ni kalau pergi situ kira out of order. Hilang sikah. Pasal apa? Pergi itu memang tak ada pakai apa, pergi pantai kan. Tak pakai apa. Jadi mana hak ketagih nak pergi tengok lagi. Ketagih nak tengok. Apa saya dah sebut ni? Ada sampai tahap macam tu tak jaga aurat tu. Jadi kaedah kita dalam cara air jaga. Tu bagus kena Covid ni apa? Semua pakai. Tapi pakai bukan pasal kerana ikut syarak, pasal Covid. Tentu bagus lah. Sembahyang jarak tak bagus lah. Sampai tak lagi sembahyang jemaat tak bagus lah. Tapi semua pakai baju ketat je lah. Cina apa? Amoy kan. Amoy pun pakai skirt sekerat tapi kemas main tutup muka. Sikit itu. Jadi asal nak sebut aurat nantilah kena faham. Dia ada beza antara aurat dalam solat. Kita bicara ni aurat dalam solat. Tapi ngaji sekerat tiang, kepala otak pun macam sekerat tiang je. Faham? Aurat ni antara pusat dengan lutut je. Lain dah tutup. Ngaji ke habis je. Satu kalau yang tu je faham aurat, pergi sekolah tak pakai baju, pergi pejabat tak pakai baju. Bahkan jimat sikit baju tak usah pakai, bagi ke orang semua. Macam tu, siapa dia ajar? Okey, dengar elok sikit tu.
Tambah pula badan penuh bulu lah. Mana? Lagi ya. Sikit nanti sebut macam ni. Kalau orang lelaki tengok orang perempuan, istilahnya dengan pakaian tak sempurna macam tu, orang perempuan tengok orang lelaki tak pakai baju, ingat tak ada apa-apa perasaan. Tanya dia apa? Tak ada apa perasaan. Ada perasaan agak-agak. Tambah tengok ni. Okey ke tak okey? Bayangkanlah hang perempuan, ni lah. Macam mana? Orang perempuan pakai sepeda tutup atas, tight bawah sikit. Okey tak tengok? Relax lah macam tu. Macam tu lah orang perempuan tengok orang lelaki. Dan tak ada perasaan. Dia tak adalah tunjuk. Tak ada lah dia buat gitu. Orang lelaki pun tengok orang perempuan macam ni, tak ada lah. Tak ada lah macam tu. Yang buat bengong gitu. Apa nak sebut bahasa sedap-sedap ni tengah hari ni. Nak cerita masalah kepahaman orang. Apa yang sepatut kena tutup, tak kena tutup tu. Baina surah wa rukbah. Wa hurratin, okey siap. Itu lelaki. Perempuan pula. Dan wajib dalam masalah nak sembahyang ni wajib satru hurratin atau daripada rajulin. Tadi orang lelaki, ni perempuan pula. Orang perempuan dia wajib tutup hurrah. Satru apa? Ghaira wajhin wa kaffaini. Lain daripada muka dan kaffaini. Asal terjemah dua tapak tangan. Istilah kaf daripada jari sampai pergelangan ni. Atau dipanggil kaf. Jadi dalam bab sembahyang orang perempuan wajib tutup lain daripada muka dan kaffain. Saya dah sentuh sikit bab wuduk dulu. Kaffain ni tak apa, lah ni pun ramai orang faham dari sudut menutup aurat ni apa, pakai sarung lengan lah apa kan. Tengok dari sudut tu bagus, tapi tak bagus lagi cerita-cerita lain yang tak bagus tu. Cerita bagus tak dia pakai dah sarung lengan. Memang ada jual lah sarung lengan apa kan. Bagus lah, cantik lah. Dari sudut nak jaga nampakkan apa tak sepatutnya nampak lain daripada pergelangan tangan tu. Cantik. Khasnya untuk solat. Satu orang perempuan dia tak boleh pakai nak solat, dia tak pakai telekung, tapi dia pakai baju biasa, tapi baju dia longgar macam ni. Seorang perempuan dia wajib tutup aurat daripada semua arah. Dia bukan macam orang lelaki, atas, pandangan atas dan keliling. Orang perempuan wajib tutup semua arah. Jadi dia tak boleh pakai baju macam ni. Jadi kalau nak pakai macam ni, ambil getah, ikat. Kaki pun dia tak boleh pakai macam orang lelaki. Orang lelaki kalau ada orang bawah tengok tak apa. Orang perempuan tak. Pasal dia wajib tutup walaupun ke tapak kaki. Tak boleh dia katalah kaki dia ditutup dengan lantai, tapi lantai tu lantai cermin, orang bawah boleh tengok dia. Orang bawah boleh tengok dia, dia nampak tapak kaki dia, tak boleh. Ataupun tak nampak daripada arah tepi, tapi bawah tu cermin. Tak sah, orang perempuan tak boleh. Orang perempuan tak boleh. Pasal dia boleh lain daripada muka dan kaki. Tapi kalau dia semayang, bawah tu bumi, simen, apa, tak ada orang boleh nampak daripada bawah. Bumi itu adalah tutup aurat dia, boleh, tak ada masalah. Boleh, faham? Okey. Jadi nak sebut tangan tak ada masalah, bab muka salah sikit. Muka kita belajar bab wuduk ni sepadan, dan untuk wuduk bila yang ni muka wajib basuh lebih daripada kawasan muka lah, ke sana bab wuduk, ke sana. Yang jadi mana rambut yang dalam sepadan muka kena buat keluar. Yang ni sideburn ni, kalau orang perempuan yang ni bela rambut panjang tu, dia kena keluarkan ni. Keluarkan.
Kalau kata lebih sepadan muka semua tu lebih, dia kena lebih kan lah ni. Ni. Lebih kan? Masuk. Masuk. Muka tu wajib basuh ni. Muka. Kalau tak nak payah-payah nanti nak ambil wuduk kena ni, buat keluar siap-siap. Buat keluar siap-siap untuk apa? Potong. Lepas tu nak semayang, ambil wuduk, tak gaduh cari-cari dah rambut siapa. Dia dah sikat siap dah, keluarkan dah rambut yang sepatutnya ni, dibasuh sini, maksudnya mana yang sempadan muka ataupun lebih sikit pada muka untuk sahkan hukum muka, dan apa yang hukum atas bahagian muka tu yang wajib basuh, dia dah basuh. Itu kita cara buat wuduk dulu. Saya kata apa? Kalau hidung ni panjang, macam mana ambil wuduk? Lawak sikit lah kan. Mana ada orang hidung panjang macam tu? Hidung Pinocchio lah. Yang hidung panjang tu, lagi dia bohong, lagi panjang. Itu cerita kartun lah sikit. Atau kayu yang boleh hidup tu. Hidung, kena basuh. Habis tu, rambut ni, muka, kena basuh. Faham hidung tu, faham ni? Okey, itu wuduk. Sembayang lain. Sembayang wajib tutup aurat selain muka dan tangan. Ni sepadan muka. Patutnya sini ya, betul? Macam mana nak tutup muka? Takkanlah pakai telekung di belakang telinga. Macam mana? Depan telinga. Bukan saya depan telinga. Bagus dari sudut tutup aurat, ditutup mana? Yang ni pun ditutup. Sedangkan yang ni muka kan? Yang ni. Bukan wajib tutup ni. Nisbah nak solat. Bukan wajib tutup. Betul? Tapi tutup juga tak? Jaga. Tak nampak semua ni. Semua ni. Nampak sini, ulat sini ya. Yang selalu malang, apa dia? Yang tidak dijaga adalah di kawasan dagu. Tambah pula pinjam telekung orang. Dia ni saiz S, pakai saiz L. Apa jadi? Walaupun kat telekung tu dah ada kain segitiga tu untuk letak bawah dagu, tapi pasal dia L ataupun telekung tu XL, XL. Bunyi macam tu sikit. Apa ni? Menampakkan lain daripada muka. Nampak leher. Tak sah solat, masalah aurat. Itu dalam solat. Luar solat lagilah kena tutup. Selamba je pakai tudung segitiga. Nama pula tudung pula terbuka gitu pula. Selalu sini kadang pergi umrah duk pakai telekung je bagus kan, tapi bagus dari sudut pakai telekung tu bagus, tapi sini rupanya dia tak faham kat sini. Walaupun tak faham kat sini, nisbah syarat tak cukup, out. Ya kan? Satu penting mengaji sebelum balik. Ni dah bukan balik, habis balik lah baru belajar bab aurat. Macam tu ke kena tutup aurat Ustaz? Pada dulu duk semayang tak biasa ada tutup lah ni. Itu semayang. Luar semayang dengan dalam semayang, mana lagi kena tutup? Luar semayang dengan dalam semayang, mana lagi kena tutup? Betul? Orang lelaki pun dalam semayang tutup, hamba perempuan pun tadi untuk semayang pusat lutut aja. Luar semayang lagi kena tutup. Bahkan dalam semayang kena tutup apa? Kena tutup dalam bab solat ni bima la yasifu launan, dengan barang yang tak boleh menyifatkan warna. Maksudnya mesti material yang kita gunakan untuk menutup aurat tu jangan material yang boleh menampakkan warna kulit. Itu istilah ni. Warna tu warna apa? La yasifu launan. Asal terjemah itu tak menampakkan warna. Tak nampak warna apa? Tidak menampakkan warna kulit. Jadi apa maksud? Mestilah bahan yang guna untuk menutup aurat ni untuk dalam solat. Ni cerita baru bab solat. Apa dia? Mestilah bahan yang tebal dan jangan lut sinar. Lut sinar apa dia? Macam plastik tu. Pakai baju plastik.
Ataupun baju net tau, net. Baju net tau. Macam baju pengantin yang baju pukat ikan. Baju pukat ikan. Baju penapis santan. Oh, faham? Okey, elok. Yang tu istilahnya menampakkan warna kulit. Bahkan ada yang jarang, macam orang lelaki ada setengah dia pakai. Satu masa dulu memang masyhur pakai baju t-shirt ni tapi ada lubang kan. Dekat tak nampak kan, duk jauh nampak dia punya lubang tu. Nyata sangat nampak lubang tu. Mana boleh je tu. Kalau semayang macam tu, jeng. Tu semayang nak sebut apa? Macam mana pun asal nak sebut, dalam bab solat ni wajib menutup dengan material bahan yang la yasifu launan, yang tidak menyifatkan warna kulit. Maksud warna ni warna kulit. Satu, jangan terlalu nipis lah. Satu, kalau tanya gini, dia asal untuk solat la yasifu launan, tak wajib dalam solat menutup bentuk badan. Jadi kalau orang perempuan dia semayang, ada isu itu tentang pakai, orang perempuan semayang pakai telekung kain apa, lekra tak tahu. Lekra ni mana tahu apa? Nama kain lah, material kain tu. Kan nama kushibo, nama apa, pishkin, nama apa lagi? Yang mana tahu? Kain satin, kain apa? Dia akan ada nama-nama kan. Ada kain yang nama dia lekra. Lekra tu macam mana? Kain dia lembut. Dia akan ikut bentuk badan. Kalau pakai telekung tu, nampak habis ketul semua nampak. Pakai tu dia akan jadi macam melekat kat badan. Orang tanya, boleh tak semayang macam tu? Semayang orang perempuan untuk tutup aurat, yang tu dia tak nampakkan warna kulit. Tapi pakaian tu menampakkan bentuk badan. Untuk solat, no problem. Bahkan untuk solat, boleh pakai macam pakaian orang menyelam tu. Orang perempuan boleh pakai. Pakaian orang menyelam tau. Apa? Menyelam yang pakai kaki itik tu. Yang ada gas belakang. Pakaian menyelam macam mana? Ketat gila punya. Tutup sini. Tu je kan? Apa tu? Ketat itu kan. Dah rupa pun macam si lion punya rupa. Macam rupa merah. Buah kaki itik tu. Buah gas. Kecumin. Tengok ikan dalam laut. Itu kan. Untuk sembahyang boleh pakai pakaian perempuan menyelam. Sah untuk solat. Bahkan untuk solat dia mesti tutup bima la yasifu launan. Isi hukum boleh untuk solatnya ni buat bulat, kertas, tempek. Lepas tu pakai sarung tangan dekat ni. Lepas tu beli spray. Bu spray cat hitam ke apa? Spray. Satu badan. Spray. Bukan pakai baju. Spray. Tak nampak warna kulit kan? Jadi buka ni. Yang ni buka. Buka sarung tangan. Jadi nampak tangan. Tangan nampak kulit. Muka nampak kulit. Yang lain spray je. Spray dengan cat lah. Maksud dia. Cat pun jangan cat clear. Cat yang berwarna lah, hitam ke apa ke. Bentuk badan ni memang nampak clear punya. Soal, sah tak solat dia? Solat tu kenapa sah? Pasal dalam bab solat hanya wajib menutup warna kulit, tak wajib menutup bentuk badan. Okey, siap. Solat itu solat. Luar solat, asal kita mazhab Syafi'i bukan hanya wajib menutup selain pada muka dan tangan. Bahkan kita dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan wajib jami'u badaniha, wajib tutup semua badan. Tapi popular sangat kita tutup apa? Selain pada muka dan tangan. Serupa macam orang lelaki kat tadi. Dia faham aurat, apa dia? Hanya tutup pusat dengan lutut.
Yang lain tu kira ekstra lah. Ekstra. Macam mana orang lelaki faham tutup aurat ni hanya pusat dengan lutut, macam tu lah orang perempuan hanya faham tutup aurat ni lain benda muka dan tangan. Sekalipun di luar solat. Kalau asal dalam mazhab Syafi'i, bukalah kitab mana-mana mazhab Syafi'i yang muktamad dipakai. Cerita-cerita dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh badan. Macam mana kalau kita pergi Yaman, kan tutup semua. Kita pergi mana lagi, Pakistan macam mana? Tutup semua, pakai burqa lah apa macam nama, tutup semua kan. Jaring lagi kan. Tutup semua lagi. Mana yang umum-umum kita pergi negara Islam yang macam tu, yang negara Islam yang bunyi negara Islam tu. Kita pergi Yaman, kita pergi Pakistan, saya pergi India yang ada orang Islam, rata-rata semua pakai gelap hitam, tutup semua daripada atas sampai bawah. Malaysia, Indonesia multicolors, multi passion. Bahkan lagi moden macam ni, macam mana? Semua sudah pakai seluar macam sarung nangka. Nak semayang, pakai telekung longgar-longgar. Luar semayang, pakai balik ketat-ketat. Macam Allah pula, gairah pula tengok dia masa dia solat. Luar waktu solat, manusia tak gairah pun tengok dia. Satu, bila manusia tengok dia tak pakai longgar-longgar, tapi bila semayang pakai longgar-longgar. Boleh faham saya cakap apa? Kelakar kan? Sepatutnya yang ada perasaan tengok manusia ni bukan Allah Ta'ala, manusia. Tapi dengan manusia pakai ketat-ketat. Ada pula yang minah repeat apa, pakai ketat-ketat, masuk masjid surau semayang, pakai telekung longgar power punya. Allah Akbar. Habis tu macam mana? Londeh habis semua, macam mana? Pakai ketat balik. Ya Allah, apalah punya faham agama macam ni. Ya. Masyarakat kita kalau sentuh bab-bab tu orang marahlah sikit. Marah tak marah, yang hak mesti hak, nyata kan, yang batil ialah batil. Macam mana nak tukar balik kepala otak kita yang dah tak betul tu. Jangan tak tahu, bukan senang tu. Cakap macam ni pun orang meradang ada. Apa ustaz ni tak biasa, ustaz lain cerita macam tu. Aku bukan macam ustaz orang lain nak cerita macam mana dia orang. Kita duk cerita hukum yang sebut dalam kitab. Para ulama kita cerita macam mana lah. Orang suka tak suka bukan kewajipan kita nak bagi orang suka kat saya. Saya punya cerita adalah nak cerita hukum yang bagi Allah Ta'ala dan Rasul suka. Kita cerita atas mazhab. Atas lain punya mazhab, lain pasal lah. Tapi atas nak cerita mazhab Syafi'i, khas nak sebut tadi tangan perempuan, aurat dia, seluruh badan, hatta muka dan tangan. Di atas kaedah tu juga, tengok dalam fiqah apa. Satu orang perempuan, di atas wajib tutup semua, tapi bila ada ibadat khas, macam ibadat haji umrah, macam mana? Tak boleh pakai sarung tangan, pakai kena dam. Jadi bila masa umrah haji dalam keadaan ihram, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh tutup muka. Tutup muka kena dam. Faham tu? Tak dalam ihram macam mana? Tak dalam ihram macam mana? Tutup muka, pakai sarung tangan. Macam orang lelaki masa ihram macam mana? Tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai benda menjahit. Lagi pakai pula ni pula, pakai itijah pula kan. Sebelah ni nampak ni. Nampak ketiak ni. Pasal apa? Di ibadat khas dalam keadaan ihram. Apa faham tu? Luar ihram macam mana? Luar ihram kepiah, tutup kepala. Kalau kata memang luar ihram tak ada pakai apa, gaduh ada larangan tutup kepala dengan tak pakai berjahit, dengan tu buat apa? Kalau andai kata di luar solat tu, kalau wanita tak tutup muka dengan tak pakai sarung tangan, apa gaduh nak bagi tak tutup, nak bagi ada larangan tutup muka dan larangan pakai sarung tangan di dalam waktu ihram? Boleh? Faham saya ke apa? Dan tu adanya syariat tu pasal nak menunjukkan luar ihram pakaian dia macam ni. Bila ibadat khas pakaian dia macam ni. Walaupun orang perempuan yang tak pernah tunjukkan muka dia kat orang, tapi bila dalam ihram wajib buka. Wajib buka. Pasal dia ibadat khas. Lagipun takkan duduk tengah-tengah tawaf tu galip pergi tengok orang. Ni comel, ni lawa, ni India, ni Bangladesh, ni Afrika, ni Amerika, ni China, ni Korea. Ni Turki je. Tak ada pasal tengok orang.
Nak rasa hamba ni. Nak rasa hamba ni, tawaf tu, sa'i tu. Labbaik Allahumma labbaik. Ihram mula naik niat pun labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu ayat itu. Ibadat khas itu. Jadi bila luar dalam ibadat khas macam mana? Balik hukum asal lah. Apa dia? Tutup muka, tutup pakai sarung tangan. Orang lelaki pakai kepiah, pakai banda berjahit. Pakai yang tak berjahit ni saya kena tiup angin terbang habis kata-kata. Okey, siap. Jadi faham tu orang perempuan di luar solat wajib tutup asal kita dalam mazhab lah, saya sebut asal mazhab. Muka dan tangan tutup. Lagi bukan saja tutup bima la yasifu launan, tapi wajib tutup ma yasifu hajman, apa yang boleh menampakkan bentuk badan. Tutup. Itu yang kena pakai tebal, longgar. Satu kalau ikut piawaian fiqah kita, pakaian macam misi jururawat pakai tu, jururawat, misi jururawat siapa tak? Dari si kaedah syarak, dia pakaian yang tak menepati syarak. Pasal? Jawab? Sama? Menampakkan bentuk badan. Istilah pakaian Melayu lama ni, dia baju kurung. Baju apa yang nampak ketul-ketul, nampak pinggang macam tu. Baju apa? Kebaya. Baju kebaya ialah pakaian tak patuh syarak untuk dipakai di hadapan ghairu mahram. Misal dia pakaian macam tu. Memang nampak pakaian misi, pakaian jururawat tak patuh syarak namanya. Walaupun dah lama. Pakaian tu pun bukan kaedah Malaysia syariatnya, bukan ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ikut mazhab apa? Mazhab WHO. Pandai. Mazhab WHO. Itu pun misi pun baru je boleh pakai tudung tu. Tudung pun macam mana? Tudung. Macam mana? Masuk dalam. Kalau saya pun pakai macam tu. Tunjuk senang. Tak payah faham. Lagi nampak ketui dia. Asal ketui setompok macam tu, jadi 4 tompok nampak puk satu tu. Asal masuk tudung. Saja ni. Lagi potong sekerat video, buh tantu dulu kepala dia. Kata apa benda orang pakai ni? Apa saya nak cerita ni? Cerita pakaian lah. Askar polis pun sama. Polis. Tambah pramugari dah sembang lah. Pakai dalamnya tu. Lepas tu tolong tutup lah. Tutup jantan duduk bawah tu. Siapa tak pernah naik kereta terbang tu saya sembang. Dengar saya tu. Tak pernah naik kereta terbang? Tak pernah. Nanti tengok esok apa ni. Tambah pula tengok Air Asia pula. Pakai merah dengan putih tu. Tudung apa yang tak ada. Pakai. Minta maaf. Tak ada excuse lah. Tak ada minta maaf dah. Dia pergi selama. Tambah Malaysia punya. Alah dengan batik dia. Baju kebaya. Kan? Pramugari Malaysia baju kebaya kan? Kebaya. Walaupun pakai tudung. Pakai tudung yang dekat kaunter je. Yang ke kaunter je. Naik atas flight. Tak boleh pakai tudung. Walaupun serve untuk kapal pergi Mekah. Tak pakai. Ni Malaysia ni kerjaan Cayanu Alik kau kan. Nama pun Malaysia. Bunyi Malaysia. Malaysia. Orang Melayu ni sia. Tu kan. Saja kita bunyi-bunyi kat tu sikit bagi panas sikit. Jadi itu yang kena belajar tu banyak. Kalau itu kita buat benda yang tak betul syarak, berlambat-lambat cuba buat pakaian. Lagi pula orang perempuan tengok, kalau kita pergi Pakistan, pergi Yaman apa, color dia apa? Hitam. Apa maksudnya? Wajib tutup warna kulit, wajib tutup bentuk badan, wajib tutup
dan jangan memakai warna yang menarik perhatian. Istilahnya jangan memakai pakaian yang ada attraction kepada orang lelaki. Attraction tau, attract. Tak tahu. Menarik. Orang lelaki pakai pakaian menarik memang disuruh. Tapi perempuan tak boleh pakai menarik. Pakai pula masuk Facebook pusing. Pening. Menasyid pula. Dalam menasyid gelek lah lagi. Pakai burdah. Apa dah lagi pakai yang tak lengkap. Kalau macam-macam anak sebut tu. Merepek macam-macam lagi. Kalau macam pakai lycra tu, kalau semayang tak apa, tu pun semayang kat rumah. Tapi keluar rumah pakai lycra, pergi masjid jalan kedai. Itu lycra pakai telekung tu. Kalau yang tak pakai telekung ni, kadang-kadang ada juga yang pasien makcik-makcik ni, dia tak pakai tudung, dia pakai apa? Pakai scarf ni, duduk dalam rumah. Ni. Itu. Kena scarf je duduk tudung. Untuk tudung tak pakai dalam rumah. Tengoklah siapa dalam rumah. Siapa dalam rumah. Kalau memang semua perempuan tak ada masalah. Ada tak ipak-ipak yang mari, yang juga ke dapur. Satu kena orang dapur perempuan je. Yang anjung depan orang lelaki je. Nak pergi bilik air, kalau ada masalah kau pergi masjid. Nak masuk dalam rumah kalau kita tahu ni ada orang lelaki nak ke dapur ni, tak apa, semua kami pakai tudung elok. Boleh pergi. Kalau hidak kan pergi lagi. Tak ada lah dalam keadaan sensor punya, tapi istilahnya masih membuka aurat. Nak sebut situ lah. Jadi asal kita bicara dalam bab solat, satu bab solat tak tutup aurat dia tak susah mana. Dia spray kat rumah. Spray cat tu. Tapi nak tanggal lah tu hal lah kan. Tapi nak cerita tentang sah tu, sah. Tak pun beli pakaian menyelam tu. Kedik-kedik nak pakai untuk solat, pakai pakaian menyelam. Boleh. Tengok saya lah pakai, beli untuk solat, boleh. Tak ada masalah. Tapi keluar rumah nak boleh pakai gitu. Cukup. Betul-betul. Sebut tu. Dan hujung tu dia kata, wajib tutup aurat tu in qadara alaihi, jika berkemampuan seseorang alaihi ala satri aurah, untuk sitru aurah, satri aurah, untuk boleh menutup aurat. Dengan makna kalau ada situasi yang menyebabkan kita tak ada dah pakaian nak pakai, dalam keadaan darurah, tak ada pakaian nak menutup aurat, syarat tu akan gugur. Dengan mana sah kalau dah tak ada pakaian dalam rumah, terpaksa solat dan kenderaan bertelanjang, contohlah bunyi guduh sikit kan, bila dah tak ada mampu untuk menutup aurat dalam keadaan macam tu, tak boleh nak tutup aurat, sah dalam keadaan telanjang, gugur syarat tu, pasal hukum tak mampu. Contoh ada, misal kena satu penyakit gatal, tak boleh pakai pakaian langsung, tidur pun atas daun pisang. Pasal tak boleh pakai gatal, miang habis itu badan. Betul? Nak sembahyang macam mana? Tak boleh pakai telekung apa, tak boleh pakai. Ini contoh orang perempuan lah kan, tak boleh pakai telekung. Orang lelaki pun tak boleh pakai. Maksudnya apa? Pakai pun dia cari daun pisang apa, tutup ni apa, pasal badan ni penuh berkudir, ataupun kena eczema ke apa, penyakit kulit lah. Tak boleh, gesik ni yang ngilu, gatal. Macam mana? Yang boleh pakai daun pisang. Contoh lah. Macam mana? Nak sembahyang nak pakai daun pisang, nak buat kain pakai daun pisang, buat baju daun pisang, nak pakai telekung buat daun pisang. Mana boleh tutup, boleh diusahakan. Tapi kalau pakai daun pisang pun masalah pula kan. Kalau tak ada kemampuan dah untuk menutup aurat, maka syarat menutup aurat tu gugur. Pasal dia wajib tutup, syarat ni ada in qadara alaihi. Dengan mana kalau ada masyaqqah, dari tajlibut taisir, ada kesusahan yang tahap tu. Macam mana kita belajar sekali lalu, saya ada sentuh bab najis-najis yang ad-darurah tubihu mahzurat. Ada rusah yang macam tu, dia keluarkan daripada hukum azimah. Ada istilah macam tu lah dalam fiqh. Yang tu kena ngaji khas, dia tak ada seminar-seminarnya, terlalu buka luas lagi pening pula.
Semua bakat kata tak mampu nak tutup, padahal ada je boleh tutup. Kadang duduk dalam sistem, contoh pramugari, saya tak mampu nak tutup aurat. Pasal apa? Nanti saya dibuang kerja macam ni. Carilah kerja lain. Dan kaedah dia kalau dah tak mampu, bukan lawan tu, tapi apa? Tukar undang-undang. Mana yang berhormat, mana menteri agama, takkan kau tak bersuara sikit pun. Takkan kira jaga periuk nasi engkau je. Takkan kira perut engkau pergi boroi je. Cakaplah apa sepatutnya kena bercakap. Kasarlah sikit semua tu kan. Ni pengarah. Siapa lagi Pengarah tak? Pengarah majlis agama takkan diam je. Takkan kau bagi arahan kau tengok punch card, masuk buku apa. Takkan itu je kerja kau. Kerja kau mesti nak mengarahkan supaya pentadbiran agama ni betul. Kan? Sikit lah sebut macam tu orang marah lah weh. Marah pun sebut je lah kan. Pasal orang macam tu lah kena bercakap. Kita orang kampung, mana ada apa, suara kita bukan didengar. Orang yang ada jawatan ni, tambah ada pangkat, tambah ada kuasa dalam parlimen apa-apa, kau bercakap lah. Aku boleh bercakap terus aku. Saya cakap cara terus saya lah. Berapa orang nak pakai, ada orang bertikai lagi. Tapi kalau orang yang duduk dalam parlimen tu, dia kalau hak bengong pun, kalau dia kata pakai vaksin walaupun harus masuk mesti 2 dos. Siapa nak lawan? Kau tak ikut tak patut, compound. Lari malam kau nanti kena bayar. Tak ada duit. Tapi yang mana yang wajib, yang besar-besar, tak ada pula bising. Betul kalau dulu pastikan ditutup, waktu qamat kunci pagar. Cuba keluar satu arahan apa? Maghrib sembahyang kunci pagar. Lepas isyak baru buka. Siapa dah masuk maghrib tak boleh keluar. Dah sembahyang maghrib mesti dengar kuliah maghrib. Tak ada pula buat peraturan macam tu. Tapi COVID nak masuk kunci pagar. Wow. Tak boleh lah. Saya bebel je lah bapak tu ni. Ini pun dah kod dah tak ada dah lah peraturan bodoh macam tu. Tapi duk ada lagi. Tapi naik kapal terbang boleh je. Dekat airport beratur penjarakan sosial. Masuk duduk sebelah. Kursi. Kecil lagi benda ni. Saya first time naik kapal terbang, saya terkejut besar. Pasal saya ingat naik bas, naik kereta api dengan naik kapal terbang, sepatutnya lagi selesa naik apa? Takkan tak faham soalan. Naik bas, naik kereta api, naik kapal terbang, sepatutnya lagi selesa naik apa? Naik kereta terbang lagi teruk daripada naik bas. Kenapa? Naik bas sedap, tambah yang VIP nya tu apa? Besar ni kursi. VVIP nya tu kan. Besar ni ada bas besar ni. Kursi besar ni. Masuk naik kapal terbang, tu dia. Cetung. Kalau besar Hafiz ni duduk menderita, tambah tandas masuk. Tu dia. Tu tandas. Kursi pun sempit. Nak yang apa? Business class punya tu, tu lain sikit lah besar tu. Ingatkan naik kapal terbang, semua umumnya tempat duduk selesa. Naik ke terbang, lagi selesa. Tu pun duk ingat naik ke terbang seronok. Tak ada lah. Naik ke terbang, naik atas tu, berapa ribu kilometer, 10,000. Duk. Kalau ada awan lah. Baik naik bas lagi. Kalau pun Perak Rockaway ni. Baik naik bas lagi. Naik kapal terbang tak seronok langsung. Dulu saya kecil-kecil, naik kapal terbang best boleh naik bang. Naik kali pertama naik dah tak best lah. Bunyi enjin kapal terbang. Malam lah tu. Tak best tu. Saya cerita apa? Kursi tu sempit. Jadi masuk ke airport jarak-jarak jauh-jauh. Masuk kapal terbang. Elok ya babat. Sial aja. Keluar ayat saja sedar-sedar tu. Sial aja. Masjid. Siap bagi ni. Tuan-tuan jaga penjarakan sosial. Imam pun selalu luruskan saf, rapatkan saf. Silent dengan tuan-tuan punya handphone. Dulu lah. Sekarang macam mana? Tuan-tuan jaga penjarakan sosial. Pastikan pakai face mask.
hadanallah ila siratal mustaqim. Makin belakang ni makin pelak pelaturan. Tengok ni bulan 10 masuk bulan 11. Tengoklah lagi ke depan lagi pelak. 11 dah ke ini lagi. Esok tak? Itu dululah. Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin. Ada soal? Ya, in qadara tu qaid bagi satru, sah baca atas makna boleh. Tutupan dengan mana menutup, tutup ada dengan mana tutup tu, ada makna perbuatan menutup tu. Boleh baca masdar, boleh takdirnya macam sah belaka. Sitru in qadara alaih. Lain? Maf'ulun bih daripada sitru rajulin wa hurratin, atau daripada rajulin sitru rajulin, sitru ghaira wajhin. Macam mana sitru rajulin wa amatin, sitru ma, tu tamu yang tu ma mausul ma baina surrah wa rukbah. Yang ni sitru ghaira wajhin, dia maf'ulun bih bagi masdar yang idafah pada fa'il. Lain? Kuat sikit. Hurratin. Asal terjemah hurrah orang merdeka, lawan bagi amah. Orang merdeka pun hurrah tu ta tu ada taknis muannas kan. Maksudnya orang perempuan yang merdeka. Apa maksudnya? Orang perempuan yang bukan berstatus hamba. Maksudnya dia bukan hamba. Orang kafir yang ditawan dalam perangan tadi, orang kafir perempuan yang ditawan dalam peperangan. Dia bukan status tu, dia orang merdeka. Tu dipanggil hurrah. Itulah maksud hurrah, merdeka. Boleh? Okey, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardh min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.